Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Fa innal hadis kalam Allah khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur al-muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullatin dalalatin finnar, amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Imam merangkap acara majlis pada malam ini. Yang berbahagia dikasihi Tuan Haji Zainal Ahmad, pengurusi Masjid Bilal Ibn Rabah, seluruh barisan ahli jawatan kuasa masjid, barisan para imam dan pegawai syarak, tuan-tuan guru, para asatizah, para habaib, seterusnya hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dipilih oleh Allah SWT untuk hadir mengimarahkan rumah Allah yang berusia 100 tahun seperti mana yang diwawarkan oleh Tuan Haji Zainal sebentar tadi. Sidang hadirin hadirat sekalian, seperti mana yang diwawarkan juga pada malam ini, kita ada 2-in-1, 2 dalam 1. Yang pertamanya adalah semata-mata untuk kita kolaborasi di antara Jabatan Mufti Negeri Melaka dengan Masjid Bilal Ibn Rabah untuk kita mengingati kekasih Allah di dalam bulan cinta Rasul ini. Seperti mana diwawarkan oleh Tuan Haji Zainal tadi, Masjid Bilal Ibn Rabah telah dipilih daripada bilangan masjid yang ada di dalam Parlimen Tangga Batu. Maka masjid tuan-tuan telah dipilih oleh Jabatan Mufti Negeri Melaka untuk dilakukan secara kolaborasi di antara dua pihak. Dan seterusnya seperti mana yang diwawarkan oleh Tuan Haji Zainal tadi, kebetulannya macam mengantuk di sorong bantal dan kena signifikannya 100 tahun usia masjid ini, nak diadakan tarikh lain, takut-takut dah di penghujung dah ni dah nak masuk November. Lepas tu Disember takut-takut tak sempat. Jadi oleh kerana itu berkebetulan pada malam ini jadi 2 dalam 1. Sidang hadirin hadirat, para hadirin hadirat sidang jemaah yang dikasihi sekalian, bila sebut baginda Nabi SAW, sudah tentunya cinta Rasul ini tidak akan putus-putus selagi mana usia kita di kandung badan. Sebab itulah Allah SWT menyebut dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad, kalau seandainya kamu mencintai Allah, maka naklah kamu ikut Rasulullah, maka Allah akan cinta kamu dan Allah akan ampunkan segala dosa kamu. Jadi sudah tentunya tuan-tuan pada sekalian, pada malam ini dalam masa yang terbatas, saya diberi amanah untuk membincangkan kurang lebih 1 jam, iaitu 8.30 kita kena stop. Oleh kerana ada lagi acara lain yang diwawarkan oleh Tuan Imam pengurusi sebentar tadi. Jadi sidang hadirin hadirat sekalian, bila kita katakan kita ni nak cinta Rasul, maka sudah tentunya saya buat formula pada malam ini, kita kena ada isi. Isi ini I-S-I. I yang pertama itu ingat. Ya, tanda kita cinta Rasul, kita kena ingat Rasul. Ya, jadi tuan-tuan sidang hadirin sekalian, inilah yang telah diwasiatkan oleh khadam kepada baginda Nabi SAW yang bernama Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ini tuan-tuan, dia telah meriwayatkan hadis muttafaqun alaih, iaitu yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, 858 hadis yang telah diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Kenapa dia banyak meriwayatkan hadis selepas daripada Abu Hurairah, iaitu Abdul Rahman bin Sahlin? Kerana dia sentiasa saja berdamping dengan Nabi. Ke mana Nabi pergi, dia ada, dan dia melihat sendiri bagaimanakah dan sudut kaul Nabi, dan sudut fi'il Nabi, dan sudut takrir Nabi. Inilah sahabat Nabi yang dikatakan sebagai khadam Rasulullah SAW, yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Sebab itulah kalau kita meneliti kitab yang dinamakan Syama'il Muhammadiyah yang dinukilkan oleh Imam Tirmizi, boleh katakan separuh daripada hadis-hadis
yang dinukilkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi tuan-tuan dan sekalian, bila kita diingat Nabi, kita diingat Rasul ini, di sana kata dia Abdullah ibnu Mas'ud, ada 7 perkara wasiat yang telah Rasulullah berwasiat kepadanya untuk disampaikan kepada kita pada malam ini. Yang pertamanya, kata Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah pernah membisikkan kepadanya supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Ini merupakan pesanan Rasulullah yang pertama kepada Abdullah ibnu Mas'ud untuk disampaikan kepada kita. Iaitu dalam arti kata lainnya, kita kena menyantuni miskin dan senantiasa berdamping dengan mereka. Berdamping bukan sekadar mendamping, kita memberikan musaadah, memberikan bantuan dan pertolongan. Kerana golongan miskin ini amat memerlukan bantuan daripada kita yang berupaya. Jadi ini merupakan pesanan yang pertama yang dibisikkan oleh Nabi SAW kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Pesanan ataupun wasiat yang kedua, kata Abdullah ibnu Mas'ud, beliau memerintahkan, yakni Nabi SAW memerintahkan aku agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku. Jadi ini bermakna tuan-tuan, dalam hal-hal keakhiratan, kita kena tengok orang yang di atas kita. Dalam bab dunia, kita kena tengok orang di bawah kita. Kalau seandainya dalam bab dunia, kita tengok orang lebih daripada kita, yang ni tak jadi kerja tuan-tuan. Kita pakai kereta kancil, berhenti dekat lampu isyarat merah, kita tengok kereta sebelah pakai BMW ataupun Mercedes. Kita mula berangan dalam kereta kancil tu tadi, kalau dapat kita nak kereta Mercedes di mana kereta di sebelah kita. Jadi kalau seandainya kita melihat orang yang lebih daripada kita, yang ni lah tuan-tuan, keluar rumah pagi, balik malam, keluar rumah pagi, balik malam, tak habis-habis untuk mengejar dunia, sehingga kan untuk berjamaah di Masjid Bilal bin Rabah pun tak ada masa. Tetapi tuan-tuan, dalam bab akhirat, yang ni kita kena tengok orang lebih daripada kita. Kalau seandainya umpama contoh kita baca Al-Quran satu muka surat, tengok orang yang kita tengok tu membaca satu juzuk Al-Quran, maka kita kena ikut ataupun kena lawan dia, kalau boleh lebih daripadanya. Tengok orang tu berzikir 1000, kita berzikir 300 je. Yang ni kita kena usahakan lebih daripada zikir yang sahabat kita tadi, yang 1000 itu. Ini dalam bab akhirat, kita tengok orang lebih daripada kita. Jangan tengok orang yang kurang daripada kita. Tengok kita dah zikir 300, tak apalah, ada orang 50 je. Yang ni tak boleh dalam bab akhirat. Jadi itu pesanan yang kedua yang dipesan oleh Rasulullah kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Yang ketiganya, Rasulullah berpesan kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud cerita kepada kita pula, ialah beliau memerintahkan agarku menyambung silaturahim meskipun mereka berlaku kasar kepadaku. Yang ni lah tuan-tuan pada sekalian, Rasulullah telah dinobatkan oleh sahabat, oleh mukmin, oleh muslim, termasuk juga orang yang bukan Islam pun mengiktiraf keunggulan pribadi Nabi SAW. Iaitu Nabi SAW ini sentiasa saja menyambung silaturahim, sehingga kan menyantuni orang bukan Islam, sehingga terpikat orang bukan Islam untuk masuk Islam. Contohnya, ada seorang perempuan Yahudi, bila Rasulullah nak pergi ke Masjidil Haram, ke Baitullah untuk beribadat, perempuan wanita Yahudi ini tadi melemparkan najis ke badan Nabi. Sehingga kan ketika mana Rasulullah sembahyang pun diletakkan najis. Tiba-tiba satu hari Rasulullah dapati tidak ada lagi orang letak najis kepada pada baju dan pakaian dia, daripada badan dia. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa tak ada lagi ada perempuan yang meletakkan najis di badan dia ketika mana dia lalu dekat rumah perempuan Yahudi itu. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, perempuan itu sedang gering sakit. Lalu Rasulullah kata, di manakah rumah dia, nak pergi ziarah. Inilah tuan-tuan akhlak Nabi SAW, sehingga kan terperanjat wanita Yahudi itu, walaupun hari-hari disakiti, tetapi sempat lagi pergi ziarah ketika mana dia sakit. Kita tuan-tuan, cubalah orang buat khianat dengan kita, buat zalim dengan kita,
tiba-tiba dengar dia terlantar di hospital Melaka. Apa kita kata? Ini tulah aku lah, biar mampus kau. Itu kita, tuan-tuan. Jadi sebab itulah Michael H. Hart di dalam buku dia The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, 100 kedudukan manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah. Daripada 100 personality itu, Michael H. Hart meletakkan Nabi kita adalah orang yang pertama daripada 100 sendarai orang yang berpengaruh. Ini cukup memeranjatkan, tuan-tuan. Kenapa? Kerana dia merupakan orang yang beragama Kristian Katolik yang beriman dengan Jesus Christ, tetapi memilih Rasulullah orang yang pertama daripada 100 manusia yang berpengaruh. Dan diletakkan Jesus Christ yang diimaninya nombor 3 selepas daripada Napoleon Bonaparte. Kalau tuan-tuan tak percaya, cuba refer dan cuba cari buku tersebut dalam mana-mana perpustakaan, sama di sekolah ke, ataupun di UTM ke, ataupun di QUIM ke, atau mana-mana universiti ataupun tempat pengajian tinggi yang ada di Melaka ni. Tuan-tuan cari buku The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Tuan-tuan jumpa buku tu, tuan-tuan buka muka surat 3. Apa sebab dia pilih Nabi kita ni orang yang pertama daripada 100 manusia yang berpengaruh. Lalu dikatanya, my choose Muhammad to lead of the most influential person in history is was surprised some readers and might be questioned by others. But it was element in the history. It was simply successful on the both of the religious and the secular levels. My choose Muhammad, saya memilih orang yang bernama Muhammad to lead of the most influential person in history, mendalui senarai orang yang berpengaruh di dalam sejarah. My surprise some readers, mungkin memeranjatkan setengah pembaca, and might be questioned by others, mungkin yang lain pula mempersoalkan ikhlas ke tak ikhlas memilih Nabi Muhammad ini orang yang pertama daripada 100 manusia yang berpengaruh. Tetapi dia jawab kenapa dia pilih Nabi kita. But it was element in history. It was simply successful on the both of the religious and the secular levels. Tetapi saya melihat dia kata orang yang bernama Muhammad ini telah berjaya membawa manusia berjaya di dunia, dalam masa yang sama berjaya di akhirat. Yang ini seolah-olahnya, tuan-tuan, dia nak endorse kepada kita doa yang selalu kita baca selepas sembahyang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami orang yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Lalu Michael H. Hart kata, yes, dia kata, orang yang berjaya boleh membawa manusia di dunia dan akhirat ini, tak ada lain orangnya, Muhammad lah orangnya. Jadi tuan-tuan kalau tak percaya, cuba refer buku The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, buku surat 3, tuan-tuan, ya, page 3. Tuan-tuan akan berjumpa bagaimana Michael H. Hart memuji Nabi kita dan memilih ketokohan yang ada pada Nabi kita. Jadi tuan-tuan pada sekalian, yang keempatnya Abdullah Ibn Mas'ud mendengar wasiat daripada Nabi untuk disampaikan kepada kita pada malam ini. Aku dianjurkan memperbanyakkan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali pertolongan Allah. Jadi tuan-tuan pada sekalian, perkataan ini jangan putus-putus kita menyebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, kita dah di hujung in pandemic, iaitu di hujung dah COVID ni dah melanda. 2 tahun kita sengsara. Nak berjemaah tak dapat, nak buat program 100 tahun masjid tak dapat, nak panggil penceramah luar tak dapat, nak buat apa-apa aktiviti tak dapat, nak mengetih pagi-pagi tak dapat, nak berjalan mengetah negeri tak dapat. Hampir 2 tahun tuan-tuan kita diuji. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, makin hari dah makin menurun bilangan orang yang dihinggapi dengan COVID. Mudah-mudahan dengan doa kita tak putus-putus supaya ianya berkekalan, sehinggalah COVID ni akan hilang di atas muka dunia. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, sekarang ini Jumaah Umrah dah mula boleh untuk pergi mengentas negara untuk melaksanakan ibadat umrah dengan doa. Saudara-saudara kita yang berkesempatan untuk umrah, sama ada di Masjidil Haram ataupun di Masjid An-Nabawi dan di tempat-tempat yang mustajab, sama ada di Raudah ataupun di Multazam, berdoa tidak putus-putus
nescaya tuan-tuan kita diselamatkan lebih-lebih lagi kepada bumi Melaka yang bertuah ini, yang insya-Allah menyambut hari raya pada 20 hari bulan ini insya-Allah. Jadi mudah-mudahan walaupun kita menyambut raya lebih awal, tapi tak adalah raya itu seperti mana berlaku hari raya di Sabah, sehingga lepas itu tak muat pula hospital untuk menampung pesakit-pesakit COVID hasil daripada terlalu gembiranya hari raya. Jadi mudah-mudahan kita menjaga SOP yang ada, kita selamat daripada ujian tersebut. La haula wala quwwata illa billah, iaitu tidak ada upaya melainkan pertolongan Allah sajalah yang mengupayakan kita. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau seandainya Allah SWT mengatakan jadi, maka tidak ada tuan-tuan benda-benda yang impossible Allah boleh jadikan. Yang inilah idza arada syai'an, sekiranya Allah menghendaki sesuatu itu jadi, tidak ada impossible bagi Allah, Allah boleh jadikan. Begitu juga lah dengan COVID ini, oleh kerana dia makhluk Allah, Allah yang cipta dia, kerana Allah itu Khalik, maka tidak mustahil Allah juga yang akan menarik daripada virus itu, daripada tersebarnya di atas muka dunia ini, termasuklah kita di Tanjung Keling ini, dan termasuklah kita di bumi Melaka ini. Yang itu yang keempat. Yang kelimanya tuan-tuan hadis sekalian, Abdullah ibn Mas'ud mendengar bisikan daripada Nabi. Nabi memberikan wasiat kepadanya, aku diperintahkan untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit. Jadi ini pesanan Nabi, wahai Abdullah, hendaklah kamu, aku perintahkan kamu untuk sentiasa mengatakan benar walaupun ianya pahit. Qulul haq walau kana murran, berkatalah benar walaupun dengan kata benar itu menyebabkan ianya menjadi pahit. Jadi tuan-tuan pada hari sekalian, sebab itulah pesanan Rasulullah ini dia menjadi ubat kalau seandainya kita ikut segala pesanan Nabi ini. Sebab itulah tuan-tuan, seorang lagi orang bukan Islam mengakui kalau kita ikut Nabi ini, kita akan selamat dunia akhirat. Kalau kita ingat wasiat Nabi, kita ikut wasiat Nabi, kita akan selamat. Yang ini saya nak ambil lagi seorang bukan Islam yang bernama George Bernard Shaw. George Bernard Shaw ni tuan-tuan, dia orientalis. Orientalis ni maksudnya mustasyrik, yang menghafal Quran, yang baca Quran, yang baca hadis, tapi tak beriman. Dia tulis dalam buku dia, The Unique Islam, keaslian Islam. Kalau tuan-tuan ada buku ni, balikkan cuba tengok tuan-tuan, muka surat 58. Dia kata apa tuan-tuan? I have the conclusion that Muhammad was indeed a great man and the elaborate manifestor of mankind. We was writing under most the organizing pain. I have the conclusion. Saya ada benda dia kata untuk disimpulkan. That Muhammad was indeed, Muhammad ni kalau diperhatikan secara mendalam, a great man. Dia merupakan manusia yang cukup hebat. Saya mengaji sekolah Arab tuan-tuan. Daripada rendah sampailah pergi ke Mesir pun. Mengaji dengan Arab. Walaupun dia Al-Azhar, dia menawarkan subjek bahasa Arab. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan, orang Malaysia selamat. Sebab apa? Sebab pensyarah-pensyarah Arab ni bila nampak dia muka budak Malaysia, dia kata itlah barra ya walad, dia kata keluarlah ya wahai walad, wahai pelajar daripada Malaysia, dia kata. Sebab apa? Sebab dia tengok muka orang Malaysia ni selalu ketawa dia bila dia cakap orang putih. Orang Arab ni tuan-tuan, bila dia cakap orang putih, dia punya pronunciation itu menyebabkan kita senyum sendiri. What is your name? Dia kata. Sit down, dia kata. Dia suruh duduk tu, dia kata sit down. Itu dia punya pronunciation dia tu sebabkan kita ketawa. Jadi sebab itulah kalau ada je budak Melayu, budak Malaysia dalam kelas, dia kata walad itlah bara. Hantar Malaysia, yalah itlah bara, ya itlah bara. Jadi bahasa Inggeris, kelas bahasa Inggeris ni selamat tuan-tuan. Dia kira budak Malaysia ni lebih terror daripada dia. Tapi tak apa, kita letak tepi yang tu. Tetapi yang saya faham lah tuan-tuan, minta maaf kalau ada dalam majlis di masjid pada malam ini guru bahasa Inggeris. Sama ada sekolah rendah Tanjung Keling ke ataupun sekolah mana. Jadi betulkan saya kalau seandainya fakta yang saya beri ini tak betul. Yang saya faham tuan-tuan, orang putih ni, kalau dia kata great, tidak ada lebih besar daripada perkataan great. Kalau kita kata big, yang tu tak besar lagi tuan-tuan. Big boss kita kata. Boss tu tak besar lagi. Mungkin ada lagi boss yang lebih besar daripada boss yang kita kata big itu. Kalau kita kata giant, itu pun tak besar juga tuan-tuan. Sebab Carrefour lebih besar daripada giant.
Lepas tu kalau kita tengok Tesco pun lebih besar daripada Giant. Maiden Wall pun lebih besar daripada Giant. Jadi oleh kerana itu Giant tak besar. Tapi kalau Great, memang besar tuan-tuan. Sebab itulah Great Britain. Kenapa dipanggil dia sebagai Great Britain? Kerana 82 negara dijajah oleh Great Britain. Termasuk Melaka pun dia datang jajah tuan-tuan. Jadi layak dia disebut Great Britain. Sebab 82 negara yang dijajah, 5 tahun sekali berebut pula tuan-tuan pingat dalam sukan Commonwealth. Dalam negara-negara yang dijajah ni tuan-tuan, dia buat pula merebut pingat 5 tahun sekali. Ia dipanggil Commonwealth Game, sukan Commonwealth. Jadi layak dia disebut great. Bagi peminat wrestling, tuan-tuan cuba tengok tuan-tuan, bila wrestler tu nak dijemput dalam gelanggang, MC dia akan sebut apa tuan-tuan? Dia akan sebut The Great. Dia kata, tak payah tengok tuan-tuan. Confirm yang masuk dalam gelanggang, calang-calangnya Hulk Hogan punya badan. Orang putih dia tak buat kerja tuan-tuan. Kalau dia kata The Great, tengok cicak man yang keluar. Itu orang putih tak buat kerja macam tu tuan-tuan. Jadi dia chose the word, dia gunakan perkataan a great. Maknanya dia sifatkan Nabi kita ni memang orang yang cukup luar biasa. A great man. And Albert Einstein kata of mankind. Dan diutuskan, dia kata, untuk menyelesaikan masalah manusiawi, which was writing on the most the organizing pain. Ketika mana manusia berada di keadaan berpenyakit, Rasulullah datang untuk mengubat segala penyakit. Sebab itulah tuan-tuan, 13 tahun Rasulullah berdakwah di Makkahul Mukarramah dalam keadaan jahiliah Mekah pada masa itu. Jahiliah Mekah tuan-tuan, minum arak bukan pakai botol tuan-tuan, minum arak pakai tempayan. Itulah dahsyatnya jahiliah Mekah pada masa itu. Kita botol tak nama timah tak selesai sampai sekarang tuan-tuan. Jadi itu zaman kita sekarang. Arak nama timah pun dalam botol tak selesai sampai sekarang. Kita duk fikirkan kenapalah anak Nabi letak nama botol arak. Kenapalah pahlawan wanita Melayu Tun Fatimah diletakkan kepada botol arak. Sanggup letak botol arak nama timah. Itu saja yang dapat kita sebut. Jahiliah Mekah pun masa itu tuan-tuan, tempayan tuan-tuan. Minum arak. 5 kali Allah turunkan ayat mengenai arak. Tetapi the final menyebut arak itu merupakan rizum min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya meminum arak itu adalah merupakan sejahat kerja syaitan. Maka naklah kamu jauhi daripada meminum arak itu. Maka tuan-tuan, para sahabat memecahkan segala tempayan-tempayan arak itu sehingga kan diriwayatkan hampir banjir kota Mekah pada masa itu dengan air arak. Berzina tuan-tuan bukan menyuruh-nyuruh jangan nampak orang Tanjung Keling dekat Batam. Bukan tuan-tuan pergi ke Hayai tengok ada dekat Hayai ni orang Tanjung Keling. Takut-takut kita buat maksiat di sana, orang Tanjung Keling nampak duk cerita kat sini. Jadi tuan-tuan, itu kita tuan-tuan. Tetapi jahiliah Mekah pada masa itu berzina pun secara live. Dia cari wanita mana yang dia ingini, dia boleh ambil je wanita tu untuk dizinai. Bunuh tuan-tuan secara live. Ambil anak perempuan, bawa tengah padang pasir, gali-gali lubang, tolak anak tu tuan-tuan. Sudden death. Mati tuan-tuan. Terus ke bumi ada kuburnya. Kita hari ni tuan-tuan cukup dahsyat tuan-tuan nak bunuh anak. Tak seperti mana jahiliah Mekah dulu tuan-tuan. Letak dalam plastik, letak pula dekat pagar Bilal Ibn Rabah. Supaya Bilal esok datang nak azan subuh, kok-kok tertengoklah plastik itu. Memang benar tuan-tuan, bila Bilal nak datang sembahyang subuh, sebab Bilal datang awal nak azan, tengok ada plastik dekat pagar tuan-tuan. Ambil plastik itu, tengok ada baby dalam plastik itu tuan-tuan. Ada juga notanya tuan-tuan. Zaman jahiliah Mekah, nota pun tak ada. Ada nota dalam plastik itu, tolong selamatkan baby ini. Baby ini tidak berdosa. Yang berdosa kami 2 orang je. Ada tuan-tuan memonya dalam plastik itu tuan-tuan. Tapi jahiliah Mekah tak ada memo, tak ada pesanan apa-apa. Bawa anak perempuan, gali lubang, tanam hidup-hidup. Itu jahiliah Mekah masa itu tuan-tuan. Itu pun dapat diselesaikan penyakit tuan-tuan. Penyakit bunuh ni pun dapat diselesaikan oleh Nabi SAW. Jadi inilah tuan-tuan apa yang disebut oleh George Bernard ini memang tak boleh dinafikan, memang 100% kebenarannya. Jadi seterusnya tuan-tuan sekalian, Abdullah bin Mas'ud juga menyampaikan pesanan daripada Nabi kepada kita.
beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang yang mencela ketika berdakwah kepada Allah. Jadi dalam bab dakwah ni tuan-tuan, memang tak dapat tidak, mesti kita akan mendapat celaan. Tak kiralah dakwah apa tuan-tuan menjadi platform kita, baju apa yang kita pakai, tapi kalau nak mengajak orang cara kebaikan, ada sajalah celaan. Jumaat, malam ni mat, kita ada majlis mat. Mengingati Nabi, dan dalam masa yang sama kita nak ingat masjid kita dah 100 tahun. Kau pergilah dulu kubur lain-lain, dia kata, ada cela. Iyalah mat, kubur lain-lain, aku ajak kau mat. Kalau kubur sekali-sekali esok, aku cover-cover lah kau sikit mat. Kalau kubur sekali, alah sibuk-sibuk mat kalau ajak aku. Kalau nak pergi-pergilah, buat apa ajak aku. Esok kalau semua orang masuk syurga, rugilah Allah jadikan neraka, tak ada orang nak duduk. Ini tuan-tuan sekalian, macam-macam celaan tuan-tuan. Tu hanyalah Tuan Haji Zainal selaku pengurusi, kalau seandainya tak larat nak menadah telinga, jawabnya jangan jadi pengurusi masjid. Macam-macam tuan-tuan, la ilaha illallah tuan-tuan. Nak menyelesaikan tuan-tuan, masalah manusia ni bukannya senang. Itu baru dalam komuniti masjid. Kalau seandainya menjaga negeri, menjaga parlimen, yang ni cuba bayangkan tuan-tuan. Yang ni lah tuan-tuan, kita nak menyambut raya 20 hari bulan ni. Jadi tuan-tuan sekalian, seterusnya yang ketujuh, Abdullah bin Mas'ud telah dibisikkan oleh Nabi SAW. Beliau melarang aku agar tidak meminta-minta sesuatu pun kepada manusia. Jadi kita ni tuan-tuan, kalau nak minta, minta dengan Allah. Jangan minta dengan manusia. Ini nak pangkat, minta dengan manusia. Nak duit, minta dengan manusia. Nak subsidi, minta dengan manusia. Bila manusia tak beri, mula dia merajuk. Ini tuan-tuan pada sekalian, sifat manusia. Sampai tuan-tuan, bagi orang yang kurang iman, dengan Allah pun dia merajuk. Doa tak dapat, doa tak dapat, doa tak dimakbulkan. Lalah bila berdoa dia buat macam di kedai mamak je. Ya Allah, macam biasa, ya Allah. La ilaha illallah tuan-tuan. Punya malas dia berdoa. Sampai dia kata, ya Allah, macam biasa, ya Allah. Macam dia masuk kedai mamak, mamak tanya nak minum apa? Biasa. Mamak tu dah tahu tuan-tuan. Teh tarik dengan roti canai banjir tuan-tuan. Dia dengan Allah pun nak buat macam kedai mamak. Na'udzubillah min zalik. Kemudian tuan-tuan, di sana ada 7 sunnah Rasulullah. Ini kita ingat betul-betul tuan-tuan. Di atas apa yang saya sebut tadi, ISI. I itu ingat, S itu sebut, I yang akhir itu ikut. Jadi isi. Jadi kita kena ingat apa tuan-tuan? Ingat sunnah Rasulullah. Jadi sunnah Rasulullah ni tuan-tuan, 7 perkara sunnah yang tak dapat tidak, kita kena ambil 7 sunnah ini. Sunnah ni tuan-tuan adalah merupakan 3 komponen apa yang telah dilakukan oleh Nabi. Sama ada qaul Nabi, perkataan Nabi, ataupun fi'il Nabi, perbuatan Nabi, ataupun takrir, ketetapan Nabi. Sama ada Nabi bercerita ke ataupun Nabi diam, itu dipanggil takrir. Contoh qaul Nabi sudah tentunya hadis-hadis Nabi dan sunnah sitah itu semua sunnah dalam sudut perkataan Nabi. Pada malam ini kita tepuk dada tanya iman masing-masing, berapa hadis ataupun berapa qaul Nabi yang kita hafal. Kalau seandainya hadis matan arba'in Imam Nawawi pun satu hadis pun kita tak hafal, yang ni tuan-tuan amat malang lah bagi kita. Sebab apa? Sebab dalam sudut sunnah Nabi dan sudut qaul Nabi masih lagi kita tak tackle. Sedangkan kita kata ikut sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi yang pertama itu, iaitu kita kena ikut dalam sudut, dan kita kena ingat betul-betul dalam sudut perkataan dan sudut perkataan Nabi. Tapi hadis Nabi tak hafal. Jadi yang ni tuan-tuan, ambil kesempatan. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, masa kuarantin dulu, kesempatan yang paling sesuai untuk kita hafal banyak hadis. Sekarang ni masa dah sibuk ni, susah sikit nak hafal. Tapi berkesempatan, kalau ada masa, cuba hafal. Banyak adik-adik ringkas kita boleh hafal. Innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan itu bergantung dengan niat. Itu pun dah kira okey dah. Walaupun matan dia tak habis, tapi pun dah cukup dah mendasari hadis yang Nabi pernah sebut. Ittisama ala akhi sadaqah. Senyum kepada seorang yang lain dapat pahala sedekah. Itu hadis-hadis yang ringkas yang boleh kita hafal. Dan seluruh perbuatan Nabi, Nabi kata sallu kama ra'aitu usalli, semayanglah kamu seperti mana kamu lihat aku semayang. Kita semayang tuan-tuan daripada takbir sampai salam
tak dapat tidak, mesti ikut cara Nabi. Barulah kita ikut sunnah Nabi. Tapi kalau seandainya dalam masalah takbir pun tak selesai, maka jangan kita duduk gendanglah kata kita ikut sunnah Nabi. Ya, Nabi dan suruh takbir, umpama contoh, saya beri contoh takbir je. Sebab kalau nak cerita tuan-tuan tentang sifat solat Nabi ini, yang ni kena ada forum dia. Sebab ada kitab banyak sekali dinukilkan oleh kebanyakan ulama tentang sifat solat Nabi. Ya, Nabi tuan-tuan kalau dia semayang, dia takbir, ibu jari dia letak setentang dengan telinga atau bawah caping telinga. Lepas tu stick forward, Allahu Akbar. Itu takbir Nabi. Tapi bila sampai time umat dia, 200 orang semayang di Masjid Bilal Ibn Rabah, 200 jenis takbir kita boleh tengok. Ya, kadang-kadang Allahu Akbar. Ya, kadang-kadang oleh kerana dia guru silat sending, dalam solat pun dia bawa silat sending ni tuan-tuan. Ya, Allahu Akbar. Ya, kadang-kadang oleh kerana dia peminat Power Rangers, tiap-tiap petang duk tengok Power Rangers dengan anak dia tuan-tuan, dalam takbir dia bawanya takbir Power Rangers. Allah. Ya. Kadang-kadang oleh kerana dia peminat Saiful Apik senario, dalam takbir pun dia bawa takbir Saiful Apik senario. Allah. Gitu-gitu ni ya. Kadang-kadang oleh kerana dia peminat Asalihi, dalam takbir pun dia bawa takbir Asalihi. Allah. Asalihi. Lingkup tuan-tuan. Ya, itu baru masalah takbir. Belum lagi masalah lain. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau dia semayang dia tak pernah miss membaca surah An-Nas. Sebab apa Rasulullah membaca surah An-Nas? Min syarril waswasil khannas. Ya, sesungguhnya sejahat manusia sejahat jin yang menyebabkan manusia itu dihinggapi dengan penyakit waswas. Yang itulah tuan-tuan, bila kita nak takbir payah nak masuk gear, ya, Allah tak masuk lagi. Ya, Allah tak masuk lagi. Kawan sebelah dah confuse saya tuan-tuan. Ya, semayang hari raya ke semayang Jumaat tuan-tuan, kena banyak sangat takbir. Ya, itu pun masalah takbir was-was. Fatihah pula tuan-tuan, dia was-was juga tuan-tuan. Selalunya orang kita bila baca Fatihah 3/4 dia sangkut. Pertamanya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka. Itu yang kedua. Yang ketiga, walad. Sebab guru tajwid mengajar lidah tu mesti kanan ke kiri, kiri ke kanan. Yang tu dia nak praktik. Walad. Yang ni tuan-tuan pada sekalian, disebabkan tuan-tuan Rasulullah pesan supaya kita lari daripada gangguan iblis, gangguan syaitan, kita tak ikut pesanan Nabi. Yang itulah semayang kita tuan-tuan, sepatutnya qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya orang mukmin yang berjaya, orang mukmin yang excellent itu ialah bila dia semayang, dia khusyuk dalam semayang dia. Tuan-tuan pada sekalian, 7 sunnah Nabi yang ketiga ialah takrir. Takrir ni tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kata apa benda itu boleh, tak kata apa benda itu tak boleh. Contohnya dalam perang Yarmouk. Dalam perang Yarmouk ni tuan-tuan, 3 hukum turun. Yang pertamanya, ketika mana tentera Rasulullah bertahan di Yarmouk, ration yang dibawa daripada Madinah habis dimakan oleh para sahabat. Tak ada benda lagi nak dimakan. Tiba-tiba melintas bewak padang pasir. Para sahabat kejar-kejar dapat tangkap, sembelih makan. Rasulullah tak kata pun dog, bewak padang pasir. Rasulullah tak kata dog itu haram, tak kata dog itu halal. Kaedah fiqh menyebut as-sukut alamatul redha. Diamnya Nabi redha perbuatan sahabat memakan dog pada masa itu. Cuma berhati-hati jalan raya. Dog yang dijual di pasar malam, di pasar minggu itu, saya tengok bukannya dog. Itu bewak siam tuan-tuan. Dia ada beza tuan-tuan. Dia antara dog dengan bewak siam. Dog, kepala dan ekor tu dia boleh selari je, yang tu dog. Tapi kalau seandainya kepala dog, tapi badannya tuan-tuan, debak dia tuan-tuan. Itu banyak orang kita pergi ke Golok, pergi ke Naratiwat, pergi ke Patani, pergi ke Songkla, tangkap isi daguni, bawa balik ke sini, jual pasar malam, pasar minggu, RM200 seekor tuan-tuan. Buat show, malam tak tidur sampai pagi tuan-tuan. Tak tahu panas ni panas macam luar biasa. Yang ni tuan-tuan, rupa-rupanya bewak siam yang disupnya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dalam perang Yarmouk juga, dihalalkan nikah mutlak. Jadi sebab itulah tuan-tuan, selesai perang Yarmouk,
syariat itu ditarik balik, kecuali Syiah saja mengatakan nikah mut'ah itu boleh diterima pakai dulu, kini dan selamanya. Dan ada riwayat mengatakan, yang ni tak tahu tuan-tuan sama ada Israeliat ataupun mereka, cuma saya cerita juga malam ni. Iaitu dalam perang Yarmouk, pusingan yang pertama tentera Islam menang tanpa bertanding. Iaitu ketika mana Rostum, ketua tentera Rom, teropong, saya tengok tentera Muhammad semuanya sedang bersugi. Lalu Rostum kata, jangan serang tentera Muhammad, bahaya kita. Tengok tentera Muhammad, kayu pun mereka kunyah. Jadi Syed Sa'id Bulan, kita pula dikunyah oleh mereka. Yang ni tuan-tuan, yang ni hadis sahih. Lau asyada ala ummati la maratum bisiwa fi kulli salatin. Kalau tak memberatilah ke atas umatku, aku akan perintahkan mereka supaya bersugi sebelum solat. Dalam memahami nas, kita kena faham tuan-tuan, inda salatin itu bukannya inda takbir. Ini banyak kita silap faham. Kita dah faham inda salatin itu ketika mana nak semayang, inda takbir. Ketika mana nak takbir itulah kita pun celup tuan-tuan, poket kita nak keluar kayu sugi. Lepas tu berubrak, tarik gigi tadi, terpelanting ke depan, terpelanting ke belakang, terpelanting ke kanan, terpelanting ke kiri tuan-tuan. Orang duduk sebelah kita pun dah tak selesa. Bobo-bobo silap memahami sunnah. Yang dia kata indah salatin itu bukan indah takbir, tetapi indal wudu, ketika mana kita berwuduk tu disunatkan untuk kita bersugi. Nak berus gigi ke, nak apa pun, masa berwuduk itu kita basuhkan gigi kita, bukan masa nak takbir, masa itulah sibuk-sibuk kita nak buka kayu sugi kita. Yang ni dalam memahami sunnah, kita kena faham betul-betul di sana. Jadi tuan-tuan, bila kita dah faham sunnah itu merakumi 3 komponen, iaitu sudut qaul Nabi, sudut fi'al Nabi dan sudut takrir Nabi, maka di sana tuan-tuan ada 7 sunnah Nabi yang merupakan prioriti. Nabi tuan-tuan wajib ke atas dirinya, sunat ke atas umat dia. Yang pertamanya iaitu tahajud. Tahajud ni tuan-tuan sunnah yang wajib bagi Nabi. Nabi tuan-tuan tak pernah miss untuk bertahajud. Tapi bagi kita cuma sunat saja. Bagi Nabi seolah-olah macam wajib. Jadi tahajud ni tuan-tuan, dia merupakan kemuliaan mukmin, dan terletaknya semuanya kepada tahajud, untuk menjadikan manusia itu mukmin, yang mulia dalam sudut wajahnya, yang mulia dalam sudut amalnya. Sebab bukan senang tuan-tuan untuk bangun di pertengahan malam dengan keadaan sejuknya, dengan keadaan tak cukup tidurnya, untuk kita mentawajuhkan diri kepada Allah. Jadi ini merupakan sunnah yang pertama, yang perlu kita ambil perhatian. Carilah kesempatan. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, kita sekarang ni di hujung perjalanan hidup, untuk jangan miss untuk bertahajud, sehinggalah kita dikejutkan oleh Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, dan kepada Allah lah kita dikembalikan. Yang kedua tuan-tuan, membaca Al-Quran. Ini merupakan sunnah Nabi, kerana Nabi SAW tidak pernah pun tuan-tuan mengabaikan untuk membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi Rasulullah mengamalkan bacaan awal pagi dengan baca Al-Quran, dan memahami ataupun mentadabbur ayat-ayat yang dibaca, dan sesibuk mana pun tuan-tuan, yang ni dipesankan tuan-tuan oleh ulama tafsir daripada hadis, sesibuk mana pun kita dalam menguruskan urusan dunia, kalau tak sempat nak baca mushaf Al-Quran, bacalah tuan-tuan habis-habis ringan pun 3 kul tuan-tuan, iaitu habis ringan. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau kita mampu, ada masa sikit lagi, baca ayat kursi. Ini kalau seandainya bagi mereka yang tak berkesempatan untuk salat berjamaah. Tapi bagi mereka yang salat berjamaah, insya-Allah tuan-tuan, bibir mereka sentiasa dibasahi dengan 3 kul dan surah, dengan surah ayat kursi, kerana itulah menjadi amalan wirid. Selepas daripada semayang, imam akan memimpin kita untuk baca. Seterusnya tuan-tuan, yang ni lah oleh kerana sempurna tuan-tuan, 100 tahun usia Masjid Bilal Ibn Rabah. Sunnah Rasulullah yang ketiga ialah pastikan hati kita sentiasa berdamping dengan masjid. Sebab itulah tuan-tuan, dalam ayat Al-Quran pun menceritakan tentang
Ya, perlunya kita mengimarahkan masjid ini dengan firman Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wa bil yaumil akhir wa aqamas salah wa ata'uz zakah wa lam yakhsha illa Allah. Ya, fa asa ulai yakunu minal muhtadin. Ya, innama ya'muru masajidallah. Ya, bahawa mereka-mereka yang mengimarahkan rumah Allah itu, ya, adalah mereka-mereka yang beriman dengan Allah, yang mendirikan sembahyang, yang menunaikan zakat, yang tidak takut melainkan takut kepada Allah. Yang ini ciri-ciri, tuan-tuan, yang Allah anugerahkan kepada orang yang sentiasa mendampingkan diri mereka untuk mengimarahkan rumah-rumah Allah. Jadi berbahagialah, beruntunglah bagi orang yang selama ini konsisten untuk mengimarahkan masjid Bilal Ibn Rabah yang berusia 100 tahun ini. Masjid dah heritage, dah menjadi warisan. Jadi kalau tak dimanfaatkan adalah rugi. Dalam hadis Nabi, tuan-tuan, cukup banyak, tuan-tuan. Dan sudah PL Nabi sudah tentunya. Apabila Rasulullah berhijrah, tiba saja di Madinah, bangunan yang pertama yang Rasulullah bina adalah masjid, iaitu Masjid Quba. Di mana Rasulullah pernah bersabda, bahawa siapa yang berwuduk daripada rumahnya, lalu pergi ke Masjid Quba ini, yang dibina olehnya itu, maka dia mendapat satu pahala umrah. Jadi sebab itulah kalau kita pergi umrah ke pergi haji ke, kalau kita bertolak daripada hotel, katakanlah nak ziarah Masjid Quba, pastikan dalam keadaan kita berwuduk. Jangan sampai Masjid Quba tu baru nak berwuduk. Rugi kita. Oleh kerana kalau kita berwuduk daripada hotel, kita akan dapat satu pahala umrah. Jadi cukup tinggi, tuan-tuan, darjatnya. Begitu juga, tuan-tuan, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah memulakan misinya daripada masjid ke masjid. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maksud Allah yang telah memperjalankan hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan, tuan-tuan, pentingnya kedudukan binaan masjid ini dalam kehidupan Muslim, dan Rasulullah memulakan setiap misi dan visinya adalah bermula daripada masjid. Sebab itulah, tuan-tuan, banyak hadis yang Nabi nukilkan tentang kepentingan masjid. Yang pertama yang boleh saya sebut di sini, al-masjid baitan kullil mu'min. Sesungguhnya masjid itu adalah rumah bagi setiap orang mukmin. Mafhum mukhalafah di sini, bagi siapa yang tak pernah jejak kaki dia ke masjid, dia bukan orang mukmin. Dia mungkin orang Muslim saja. Yang inilah yang Buya Hamka menyebut, kalau kamu mahu melihat orang mukmin, datanglah bersolat berjemaah subuh, kerana itulah orang mukmin. Tapi kalau kamu mahu melihat orang Muslim, maka datanglah sembahyang Aidil Fitri dan Aidil Adha. Maka itulah orang Muslim. Jadi, tuan-tuan, di sini disebut oleh Nabi, adalah orang mukmin, yang sentiasa saja menjadikan masjid itu sebagai rumah mereka. Yang kedua, tuan-tuan, saya nak ambil di sini ada satu lagi hadis Nabi. Iza ra'aitumur rajul mulazzimul an masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau seandainya kamu melihat seorang lelaki yang melazimi diri mereka itu berulang-alik pergi ke masjid, rumah masjid, fashhadu lahu bil iman. Bersaksilah sesungguhnya dalam dirinya ada iman. Yang ini menunjukkan, tuan-tuan, kalau nak test market iman kita, maka testlah masa PKP yang kita lalui dulu. Kalau kita semayang di rumah, rasa rindu nak datang ke Bilal Ibn Rabah, maka itu memang, itulah dikatakan orang yang sentiasa muta'allaqun qalbuhu ilal masjid, yang sentiasa hatinya berhubung dengan masjid. Lalu depan masjid rindu nak singgah, tapi nak singgah tak boleh, takut-takut KKM datang saman. Jadi perasaan rindu, perasaan rasa sebab di hati, kalau ada, tuan-tuan, dalam menyelinap diri kita, maka kita dah tergolong syabas adalah merupakan mukmin. Mukmin yang beriman yang sebenarnya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan satu lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tak akan berlaku kiamat. Ini, tuan-tuan, indikator, tanda-tanda alamat sughra. Kiamat akan berlaku. Rasulullah akan mengatakan,
tidak berlaku sekali-kali kiamat itu, sehinggalah dia kata manusia bermegah-megah pada masjid. Bermegah di sini maksudnya tuan-tuan, buat hiasan cantik-cantik, ya, kapet tuan-tuan tenggelam buku lali, ya, masjid tuan-tuan masya-Allah dihias, tapi orang datang semayang tuan-tuan 10 orang, ya, 12 orang, 10 orang 12 orang. Ayat inilah yang Nabi kata, la taqumus saah hatta yutabahan nas, ya, fil masajid. Tidak akan berlaku kiamat melainkan orang cuma bermegah-megah saja dengan masjid, tapi mi'marahnya tak ada orang. Ayat ini na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan tuan-tuan, biarlah kita bermula daripada dhaif. Saya pun sebut juga tuan-tuan, bila Haji Zainal kata masjid dah mula bocor, mana 100 tahun. Kok kita pun tuan-tuan, kalau 100 tahun gigi tak ada, nak makan dodol dah tak boleh, mata pun kabur, telinga terabur. Yang ni tuan-tuan memang sifat, itulah sifat orang yang usia 100 tahun. Tapi tak apa, Haji Zainal, insya-Allah kongsi, kita boleh war-warkan juga insya-Allah. Kalau ada di sana orang persorangan yang sanggup untuk nak donation, insya-Allah di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Yang penting buka mulut je tuan-tuan. Jadi saya insya-Allah akan usahakan war-warkan juga. Mudah-mudahan adalah bantuan-bantuan. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, dekat-dekat raya ni lagi banyak bantuan. Buka mulut je. Jadi tuan-tuan, kalau seandainya tak ada 20 bulan tu payahlah sikit. Buat kata begitu je tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan dia ada give and take, take and give. Beri dan ambil. Jangan beri je, ambil ni tak ada. Itu saya muncul pula tuan-tuan. Yang keempat tuan-tuan, ini sunnah tuan-tuan. Kita ada 3 minit lagi pengurusi. Iaitu solat duha. Ini tuan-tuan wajib bagi Nabi, sunat bagi kita. Bagi kita tuan-tuan, terutamanya bagi orang yang 4D. 4D ni bukan nombor ekor. 4D ni 4D, duduk diam dapat duit, orang pencen. Ambil kesempatan tuan-tuan, semayang duha. Jangan pula tuan-tuan duduk di kaunter, 2 jam tak ada muka dekat kaunter. Bila tanya ke mana, semayang duha. Yang ni merosakkan organisasi. Orang dah penuh tuan-tuan nak berurusan dengan dia sibuk nak berduha. Tapi bagi orang yang 4D, orang yang duduk diam dapat duit, orang pencen, tak ada alasan tuan-tuan tak nak salat duha. Sebab masa banyak. Janganlah tuan-tuan, masa sibuk-sibuk orang duha, masa itulah dia sibuk nak pergi ke Kelebang. Nak tengok pantai Kelebang. Ataupun masa itulah sibuk nak tengok orang mandi dekat Pantai Puteri. Yang tu tak jadi tuan-tuan. Ambil kesempatan salat duha. Yang kelima, sedekah. Ini pun tuan-tuan merupakan sunnah Nabi, wajib baginya dan sunat bagi kita. Lazimi tuan-tuan bersedekah. Tu utamanya sedekah subuh. Sedekah subuh. Nilai tak penting, yang pentingnya ikhlas. Apakah kacamata ikhlas? Yang ni mudah saja tuan-tuan. Ibnu Hazmin menyebutkan arti ikhlas itu adalah surah ikhlas itu sendiri. Surah ikhlas itu tuan-tuan cukup ringkas, 4 ayat saja. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katalah Allah itu satu, Allah lah tempat meminta bantuan dan pertolongan. Allah itu tidak beranak dan diperanakkan. Allah itu tidak boleh disamakan dengan Tuhan yang lain. 4 ayat. Tak ada pun menyebut ikhlas di dalamnya. Ibnu Hazmin kata itulah ikhlas. Jadi di sini maksudnya kalau ada orang derma, dia kata ini derma ikhlas saya ni, tak ikhlas tuan-tuan. Sebab apa? Sebut. Begitu juga lah apa-apa tuan-tuan. Kalau sebut, tak ikhlas. Beri jam, tulis nama dia, Hazaruddin bin Baharudin. Tak ikhlas. Beri tempat duduk, supaya orang senang nak berehat, nak bersantai. Tapi di belakang kerusi itu tulis, ini sumbangan Hazaruddin bin Baharudin. Tidak ikhlas, sebab sebut. Jadi kena kata Ibnu Hazmin, tengok surah ikhlas tu. Tak ada pun menyebut ikhlas. Macam orang buat teka-teki kat kita, apakah lagu hari raya yang paling ikhlas? Maka sudah tentunya jawapan kita adalah lagu Allah Yarham Datuk Sudirman Haji Arsyad, Balik Raya. Walaupun tuan-tuan balik raya, bukan balik. Boleh kata tuan balik kampung, oh, balik kampung. Tak ada pun sebut raya tuan-tuan. Tapi PKP baru ni, Aidilfitri pun tuan-tuan, anak di perantauan, habis air mata menangis tuan-tuan. Bila dengar tu balik raya, balik kampung tuan-tuan. Walaupun tak ada sebut raya pun.
Sebab itulah ikhlasnya lagu itu telah diterjemahkan dalam bahasa Tamil. Ya, ni esok raya di Bali. Ya, rupanya ada juga balik kampung bahasa Tamil. Sebab itulah banyak anak-anak perantauan balik estate tu tuan-tuan. Sebab ada bahasa Tamil diterjemahkan lagu tu. Bukan bahasa Melayu je tuan-tuan. Dulu Disember tuan-tuan, orang celebrate Christmas, ada juga tuan-tuan versi balik kampung dalam bahasa Inggeris. Hari besar Cina, itu pun juga tuan, ada juga dalam bahasa tuan-tuan, dalam lagu dalam bahasa Mandarin. Itulah ikhlasnya lagu tu. Tapi lagu-lagu lain tuan-tuan, lagu SJ Bank. Walaupun tuan-tuan habis sapu tangan kita nak balik raya tak boleh. Tapi lepas tu jemulah kita dengar. Jadi mungkin tak ikhlas kot lagu tu, sebut raya banyak sangat. Jadi tuan-tuan sekalian, yang seterusnya, yang keenam, jaga wudu. Jaga wudu. Sebab itulah tuan-tuan, saya nak ambil dua personality. Satu ni tuan-tuan, Allah yarham, Profesor Ahmad Ibrahim. Ini pakar undang-undang tuan-tuan. Undang-undang syariah pun dia pakar, undang-undang sivil pun dia pakar. Segala enactment, segala akta, semua dalam kepala. Hamba Allah ni tuan-tuan. Umur dia masa tu tuan-tuan dah dekat 70 tahun. Tapi dia punya otak tuan-tuan cukup clear. Rojok dengan dia akta apa pun dia akan sebut tuan-tuan. Ini akta macam komputer otak dia. Bila dia tengok rahsia-rahsia dia tuan-tuan, rupanya sentiasa mengamalkan dalam keadaan berwudu. Ini sunnah Nabi ni tuan-tuan. Banyak benda yang tersurat daripada tersirat. Banyak yang tersirat daripada tersurat. Saya ambil personality yang kedua tuan-tuan. Allah yarham ni dulu tuan-tuan kalau petang-petang, Salamun Qadim. Tan Sri Asad Azhari. Umur dia tuan-tuan dah dekat 90 tahun. Tapi boleh jadi lagi tuan-tuan. Hakim tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan antarabangsa. Tajwid, rojoklah dengan dia tuan-tuan. Makar syuruk, rojoklah dengan dia. Dia memang mukrik yang hebat. Walaupun tuan-tuan usia daripada masa itu, Tan Sri Asad Azhari ni, walaupun masa tu umur dia dah setahun itu, dah banyaklah yang duduk dalam pampers. Pakai pampers tuan-tuan, tapi dia kekal tak pakai pampers. Ingatan dia cukup kukuh tuan-tuan. Bila dia cek amalan dia, adalah sentiasa dalam keadaan berwudu. Itu amalan dia. Jadi ini amalan Rasulullah. Dan yang ketujuh, ialah istighfar. Sebab itulah tuan-tuan, Rasulullah walaupun dia merupakan orang yang pertama akan mengecapi syurga Allah, oleh kerana gelarannya sebagai Habibullah, tapi tuan-tuan, Nabi pun tuan-tuan beristighfar. Hampir 70 kali diriwayatkan sehari semalam dia beristighfar. Itu dah memang jaminan syurga. Yang kita ni tuan-tuan tak tahu hujung pangkal, syurga ke neraka, heaven or hell. Tepuk dada tanya iman masing-masing. Kita istighfar berapa kali sehari. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, sebelum kita mengingati Nabi ini, marilah kita sama-sama banyakkan istighfar. Jadi tuan-tuan pada sekalian, bila kita sebut ISI, S sebut. Bila kita sebut tuan-tuan, solat itu kita sentiasalah sebut Nabi. Macam mana sebut Nabi? Sentiasalah berselawat kepada Nabi. Sebab itulah tuan-tuan, Syekh Ja'far Barzanji di awal kitab Barzanji disebut Al-Jannatu wa na'imuha sa'dan liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al-Jannatu wa na'imuha, sesungguhnya surga dan kenikmatan dalam surga, sa'dan liman, kebahagiaan yang ada dalam surga, dia berikan kepada orang yang yusalli, berselawat kepada Nabi. Wa yusallim, dan memberi salam kepada Nabi, wa yubarik alaih, dan sentiasa memberkati Nabi. Sebab itulah tuan-tuan, setiap hari Jumaat menjadi rukun dalam khutbah. Kalau seandainya khatib tak baca, khutbah dia disqualified, tak sah. Iaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu kepada Nabi dengan selawat yang sempurna. Jadi tuan-tuan pada sekalian, itu merupakan gesaan kepada kita. Sentiasalah kita sebut Nabi. Kalau kita dengar tuan-tuan orang menyebut Rasulullah,
ya, ringankan mulut kita menjawab sallallahu alaihi wasallam. Inilah maknanya kita sebut Nabi. Nak cerita tentang sebut Nabi ni saya tulis nota ni banyak tuan-tuan. Tapi kerana masa dah dangerous, dah lebih 5 minit. Saya janji tadi nak 8.30 berhenti. Ya, saya tengok Tuan Haji Zainal dah jeling banyak kali dekat saya. Apa barang pula dia kata, Ustaz dia tak habis-habis lagi. Jadi Ustaz dia sikit lagi. Ya. Jadi kelebihan tuan-tuan ya, bersalawat ni tuan-tuan, ya, banyak tuan-tuan, ya, menghapuskan ya, dosa, memperolehi syafaat, ya, mendatangkan 100 kebaikan, ya, masuk surga tuan-tuan dengan syafaat, selawat, ya, dengan bertawassul kepada Nabi, ya, dan mendapat keampunan. Ya, seterusnya tuan-tuan, ikut. Ya, jadi kalau ikut Nabi ni tuan-tuan, sudah tentunya kalau Nabi suruh kita bersatu, ya, seperti mana Nabi duk pesan dengan kita, innal mu'mina lil mu'minin kal bunyan, sesungguhnya orang mukmin, ya, lelaki dan perempuan itu adalah merupakan bagaikan binaan. Ya, dan orang mukmin dan orang mukmin yang lain bagaikan binaan. Ya syuddu ba'dahu ba'da, maka hendaklah menyantuni di antara satu sama lain. Wa syafaka asabahu. Rasulullah tunjuk macam ni, dia kata hendaklah dikata, ya, dicantumkan kedua-dua belah tangan, dia kata asabiah. Ya, jadi itulah hubungan, ya Rasulullah suruh kita ni ikut. Begitu juga tuan-tuan, ya, banyak lagi pesanan-pesanan Nabi yang tak dapat saya nak ceritakan di sini, ya, oleh kerana ya, perkara banyak lagi tuan-tuan, masa telah menceburui untuk kita nak cerita, ya. Saya bawa nota tuan-tuan, ya, untuk cerita 2 jam. Ya, tapi jadual kata suruh sejam je. Ya, sebab banyak lagi acara lepas ini. Jadi ini muka dengan muka dimah saya menjejakkan kaki di Masjid Bilal bin Rabah ini. Jadi itulah saja, saya malas memungkiri janji, sebab janji pun merupakan sunnah Nabi. Ya, jadi kalau seandainya suruh berhenti 8.30, ya, lepas tu duk ambil pula masa lebih daripada 8.30, dekat-dekat pukul 9 baru selesai, saya dah memungkiri janji. Jadi memungkir janji adalah satu, ya, perbuatan yang Nabi tak suka. Ya, jadi oleh kerana itu, sekarang itu saja, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, baik daripada Allah, baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Kalau ada jarum yang patah, sila dibawa dalam lori. Kalau ada silap dan salah, I'm sorry. Ya, aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.